Allahu ya Allah, ya Allah, Allahu ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bertemu untuk mengisi salah satu daripada slot Ibrah Ramadan. Saya pertamanya ingin mengucapkan terima kasih kepada sektor pendidikan Islam yang telah memberi ruang kepada saya untuk mengisi salah satu daripada slot ini. Bicara saya pada kali ini adalah berkaitan dengan semakin dekat dengan Al-Quran. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita telah berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan, dorongan dan juga kesihatan untuk terus beramal dan meningkatkan amalan kita, amalan sunat, memperelokkan amalan wajib, sehinggalah kita dapat meraih dan merebut pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beramal, khususnya di sepanjang bulan Ramadan ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud, pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah hudan linnas, merupakan petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalam Al-Quran itu ada keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang petunjuk itu tadi, dan juga keterangan-keterangan yang menjelaskan perbezaan di antara hak dan juga batil. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, membaca Al-Quran ini adalah merupakan amalan sunat yang banyak kelebihan. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan beberapa ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW berkaitan dengan kelebihan-kelebihan orang yang membaca Al-Quran ini. Yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan orang yang membaca Al-Quran ini adalah merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang-orang yang berakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan di dalam ayat ini bahawa kejadian langit dan bumi itu dan juga pertukaran malam dan siang itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal ini? Iaitulah yang pertamanya allazina yazkuruna Allah, iaitu orang-orang yang mengingati Allah. Jadi mengingati Allah ini sama ada dengan berzikir, sama ada dengan tafakkur, sama ada dengan berfikir tentang kejadian alam. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Yang Allah sebut orang-orang yang mengingati Allah ini qiyaman wa qu'udan, sama ada berdiri ataupun duduk, wa 'ala junubihim, ataupun dalam keadaan berbaring. Mereka ini sentiasa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sentiasa berfikir dengan kejadian alam, kejadian langit dan bumi, sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau tidak jadikan semuanya ini batila, sia-sia. Subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau, maka jauhkanlah kami daripada api neraka. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ulul albab, orang-orang yang berakal.
iaitu orang-orang yang sentiasa berfikir, sentiasa berzikir, sentiasa mengingati Allah dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini kelebihan yang pertama. Allah sifatkan orang yang membaca Quran ini, orang yang sentiasa berfikir dan berzikir ini ialah orang-orang yang berakal. Yang kedua ialah orang yang membaca Al-Quran ini akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini orang mencari ketenangan. Ada orang mencari ketenangan di pusat-pusat hiburan. Ada orang mencari ketenangan di tepian pantai. Ada orang mencari ketenangan dengan memancing dan sebagainya. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis yang berbunyi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Yang bermaksud, tidaklah sesuatu kaum berkumpul di antara di dalam rumah-rumah Allah sambil membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, yatluna kitab Allah, membaca kitab Al-Quran, wa yatadarasun, bertadarus, menghayati, mempelajari Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan rahmat kepada mereka, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaunginya, akan mengiringinya, wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan sebut mereka, akan ingat mereka di hadapan para malaikat. Ini adalah salah satu daripada kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dia sentiasa mendekatkan dirinya dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tadarus, dengan menghayati Al-Quran. Kita pada hari ini kita ingin mencari ketenangan, dan ketenangan itu ada di dalam amalan-amalan agama kita, iaitu salah satunya dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Janji akan memberikan kepadanya ketenangan. Hari ini mungkin orang merasa susah hati dengan suasana PKP dan sebagainya, cabaran-cabaran kehidupan apa sajalah, masalah dalam kehidupan. Dan insya-Allah ubatnya ada di dalam Al-Quran, iaitu dengan membacanya, dengan mentadaruskannya, dengan menghayati isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, kelebihan orang-orang baca Al-Quran ini adalah dia menjadi penawar dan rahmat kepada orang yang membacanya. Yang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh, penawar bagi hati yang gundah gulana, penawar bagi penyakit, penawar bagi kehidupan, dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Wa rahmatun lil mu'minin, rahmat kepada orang-orang yang beriman. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Quran itu sebagai bukan sekadar penyembuh kepada kita, dan juga ianya adalah merupakan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, apabila kita sentiasa berdampingan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka kita yakinlah bahawa di dalam Al-Quran itu ada penyembuh, bahawa di dalam Al-Quran itu ada rahmatnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang sentiasa membacanya dan beramal dengannya. Walaupun kadang-kadang kita ditimpa dengan musibah, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinlah kita bahawa janji Allah itu adalah benar. Apabila Allah mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah syifa dan rahmat, maka ujian yang kita terima itu adalah hikmah di sebaliknya. Apa saja cabaran yang kita hadapi, apa saja ujian yang kita terima, apa saja takdir yang kita hadap, maka semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya itu adalah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkara ini telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya bacakan tadi. Yang keempat,
di antara kelebihan kita membaca Quran adalah pahala kita dilipat ganda, ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, yang bermaksud sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka satu huruf yang dibaca itu akan digandakan satu kebajikan, dan satu kebajikan itu akan digandakan menjadi 10 kebajikan, ya. Dan Nabi sambung lagi dalam hadis ini, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini kelebihan yang cukup besar, bagi orang-orang yang membaca Quran, yang mana pahala-pahala yang diberikan kepada mereka itu akan dilipat gandakan, ya. Amalan membaca Al-Quran yang digandakan 10 kebajikan ini, amalan-amalan yang dilakukan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Apabila dilakukan di bulan Ramadan, maka sudah tentulah akan dilipat gandakan berkali-kali lagi, ya. Jadi tuan-tuan bayangkan, ya, Al-Quran yang kita baca itu, yang mana pahalanya dikira huruf demi huruf, bukan ayat demi ayat, bukan perkataan demi perkataan, tetapi dikira huruf demi huruf. Jadi amat malang dan rugilah bagi orang-orang yang tidak merebut ruang dan peluang ini yang Allah berikan kepada kita, ya. Yang kelima adalah pahala bagi orang yang membaca Quran itu akan digandakan bagi orang-orang yang berusaha walaupun susah untuk membaca Quran, ya. Yang mana Nabi SAW telah bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran walladhi yaqra'u wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajran. Ada riwayat mengatakan, dalam riwayat yang lain disebut walladhi yaqra'u wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajran, yang bermaksud orang yang mahir membaca Quran, dia akan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia lagi sangat taat. Manakala orang yang membaca Quran tersekat-sekat, susah, berasa susah untuk membacanya, dalam bacaannya tak lancar, tapi dia berusaha, ya, untuk membacanya, ya, maka untuknya 2 ganjaran pahala, ya. Kita kalau di dunia ini kita menilai manusia itu dari sudut kesempurnaan bacaannya, kesempurnaan tingkah lakunya, ya. Tetapi Allah menilai manusia itu dari sudut usahanya, ya. Walaupun dia tidak dapat membaca dengan baik sebaik qari yang mahir, tetapi kerana usahanya untuk membaca Al-Quran itu dalam keadaan merangkak, mengeja dan sebagainya, maka orang itu telah diberikan kelebihan pahala yang lebih besar berbanding orang yang lancar membaca Al-Quran, ya. Jadi ini satu yang dikatakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita menjadikan ketidaklancaran kita membaca Al-Quran menjadi halangan kepada kita untuk merebut ruang dan peluang ini. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini akan memberikan kepada kita dorongan ini untuk kita terus membaca Al-Quran walaupun sikit, dan mudah-mudahan usaha dan kesungguhan kita itu akan memberikan kepada kita sinar yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kejayaan untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih lancar di masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita merebut ganjaran dan peluang yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini, ya. Dalam ruang dan peluang Allah memberikan kepada kita kesihatan, memberikan kepada kita peluang masa, ya, sepanjang PKP ini, untuk kita rebut supaya Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkualiti, yang dapat kita laksanakan, tingkatkan amalan fardu dan amalan sunat, terutamanya dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi pembela kepada kita di akhirat kelak. Sekian sekadar itu, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Allah
Allah, Ya